Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini saya akan tunjukkan contoh prosedur pembukuan terabas, iaitu contoh pembukuan menggunakan Traverse spreadsheet. Okey, ini adalah contoh spreadsheet. Okey, pertamanya kita perlu maklumat datum. Jadi untuk row yang pertama ni kita isikan dengan maklumat datum. Okey, contoh di sini datum daripada S2 ke S1 dengan bearing nilai 123, 16, 30. Itu daripada S2 ke S1. Jadi ini adalah maklumat berkaitan dengan kedudukan alat. Alat akan berada di S2 dan satu prism di S1 dan satu lagi prism di S2. Jadi untuk row kedua ni adalah berkaitan dengan kedudukan alat total station. Okey, kita akan memulakan dengan setting datum untuk penyilang kiri. Set datum untuk penyilang kiri. Kita akan gunakan nilai datum S2 ke S1 iaitu 123 1630 pada alat total station kita setkan dan kita target prism di S1. Kemudian kita akan measure distance S2 ke S1 dan kita akan dapat nilai 30.051. Tuliskan di kolom horizontal distance. Okay, next kita target prism di stesen 3. Kita akan measure bearing dan jarak S2 ke S3. Kemudian kita akan rekodkan bacaan bearing iaitu 3432440 dan distance 31.878. Okey, sekarang ni selepas ni kita akan tukar penyilang kanan. Okey, kita akan set datum untuk penyilang kanan iaitu 303 1630 dan kemudian kita akan measure jarak S2 ke S1. Kita dapat 30.051. Okey. Next kita target ke prism stesen 3. Kita akan measure bearing dan jarak S2 ke stesen 3 dan kemudian kita akan rekodkan bacaan bearing dan jarak iaitu 1632440 dengan jarak dia 31.876. Kemudian kita akan puratakan bearing. Kita dapat 3432440. Okey, pastikan perbezaan bearing untuk penyilang kiri dan penyilang kanan adalah tidak melebihi 20 saat. Okey, next kita akan move to the next station iaitu stesen 3. Dan setup alat pada stesen 3, prism di S2 dan satu lagi prism adalah di stesen 4 iaitu stesen hadapan. Okey. First sekali kita kena set datum penyilang kiri untuk stesen untuk garisan stesen 3 ke S2. Kita akan gunakan nilai purata iaitu 1632440
kita set pada alat torsion station, dan kemudian kita akan target pada prism di S2, dan kita akan ukur jarak daripada 3 ke S2 sebagai semakan, iaitu 31.877. Okay, next kita target ke section 4. Kemudian kita measure bearing dan jarak daripada 3 ke 4, dan kita akan rekodkan bacaan bearing dan jarak tadi, iaitu 762606 dengan jarak 30.341. Kemudian kita tukar kepada penyilang kanan. Tukar penyilang kanan. Kita set datum untuk penyilang kanan, iaitu 3432440, dan kemudian kita akan measure jarak 30.341. Okay, next kita target ke section 4 dan measure jarak dan juga bearing daripada 3 ke 4, dan rekodkan bacaan bearing dan juga jarak, di mana kita dapat bearing 2562555 dan jarak kita 30.341. Kemudian kita akan puratakan bearing. Kita puratakan bearing, kita dapat 762600. Okey, seterusnya kita move kepada stesen 4. Stesen 4, prism di stesen 3 dan satu lagi prism di stesen 5. Ini untuk 4 ke 5. Okey, alat di total session kita set up pada stesen 4. Kemudian kita set datum untuk penyilang kiri daripada 4 ke 3. Kita gunakan nilai purata 2562600. Kemudian kita target ke stesen 3 dan kita ukur jarak sekali lagi untuk tujuan semakan, dan kita dapat 30.340. Okey, selepas tu kita target ke stesen 5. Kita akan ukur jarak dan juga bearing daripada 4 ke 5, dan kemudian kita akan rekodkan bacaan. Okey, untuk bearing kita dapat 1362520. Untuk jarak kita dapat 36.140. Kemudian kita tukar pada penyilang kanan. Kita set datum untuk penyilang kanan, iaitu 762600. Kita gunakan nilai purata. Kemudian kita measure jarak untuk penyilang kanan, iaitu daripada 4 ke 3. Kita akan tulis di sini lah. Dan kemudian kita target ke prism di stesen 5, dan kita akan ukur bearing dan juga jarak daripada 4 ke 5, dan kemudian kita akan rekodkan, di mana untuk bearing kita dapat 3162520 dan jarak kita dapat 36.140. Kemudian kita akan puratakan bearing, kita dapat 1362520. Okay, next kita akan move ke stesen 5. Prism di stesen 4 dan satu lagi prism di S1. Daripada 5 ke S1. Okey, kita set alat di stesen 5. Kemudian kita akan set datum untuk penyilang kiri daripada stesen 5 ke 4. Kita gunakan nilai purata 3162520, dan kemudian kita target ke stesen 4. Sekali lagi kita ukur jarak untuk tujuan semakan, kita dapat 36.140. Okay, next kita target ke
stesen di S1. Kita akan measure bearing dan juga jarak dan kita akan rekodkan. Okay, untuk bearing kita dapat 2154810 dan jarak kita akan dapat 34.483. Okay, kemudian kita akan tukar penyilang kanan. Dan kita set datum pada untuk penyilang kanan iaitu 136 2520 pada alat total station, dan kemudian kita akan measure jarak daripada 5 ke 4 dan kita rekodkan sebagai 36.140. Okay, next kita target ke S1 di hadapan dan kita akan measure bearing dan jarak sekali lagi. Kemudian kita akan rekodkan di mana kita perolehi nilai bearing adalah 35.4750 dan nilai jarak 34.483, dan kemudian kita akan puratakan bearing. Nilai bearing purata adalah 2154800. Seterusnya kita akan move kepada stesen yang terakhir. Kita akan move kepada last station iaitu S1 prism di stesen 5 dan satu lagi prism di S2. Kita set alat pada S1 dan prism di stesen 5 dan juga S2. Kemudian kita akan set datum untuk S1 ke 5 bagi penyilang kiri. Kita akan gunakan nilai purata iaitu 35.4800. Okay, kita target ke stesen 5 dan kita ukur jarak sekali lagi untuk tujuan semakkan. Kita dapat 34.483. Next, kita target ke prism di S2. Kita measure jarak dan juga bearing dan kemudian kita akan rekodkan lah. So kita akan perolehi bearing 3031610 dengan jarak 30.051. Okay, next kita tukar penyilang kanan dan seterusnya kita akan set datum untuk penyilang kanan. Gunakan nilai purata iaitu 2154800 dan kemudian kita akan measure jarak S1 ke 5. Kita letak semula di atas ni lah. Kemudian kita target ke S2 dan kita akan ukur jarak dan juga bearing daripada S1 ke S2 dan kemudian kita akan rekodkan bacaan bearing dan jarak. Untuk jarak kita rekod di sini 30.051 dan bearing yang kita perolehi adalah 1231610 dan kemudian kita akan puratakan nilai bearing. Kita dapat 3031610. Okey. Ini adalah contoh pembukuan untuk satu kerja terabas yang melibatkan 5 stesen. Dan selepas ni kita akan calculate berapa bearing disclosure untuk kerja terabas ini.